Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat Al-Quran? Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita nikmat kehidupan. Maka dapatlah kita sambung pertemuan kita dalam slot Sehari Semuka. InsyaAllah hari ini akan kita bacakan surah Al-Baqarah. Kita nak tengok halaman ke-7 mushaf Quran kita, ayat yang ke-38 sehinggalah ke-48 surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita perhatikan mushaf kita, muka surat 7 ini bermula dengan qul nahbitu minha jami'a, berakhir dengan wala hum yunsarun. Insya-Allah jom sama-sama kita buka mushaf kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a. Baik. Qul nahbitu minha. Di sini adanya nun mati bertemu dengan ha membawa hukum izhar halqi. Kita bacakan dengan terang dan jelas bunyi nun mati tersebut. Minha. Minha jami'a. Lazimnya kita akan berhenti di sini. Jikalau kita berhenti pada alif yang merupakan huruf terakhir sebelum huruf berbaris dua di atas, jami'an, ain baris dua di atas alif, maka kita berhenti dengan baris yang satu, bunyinya dua harakat. Jami'a. Okey, di sini ialah hukum mad iwad, dua harakat. Fa imma, mim bersabdu, kita dengungkan hukum wajibul ghunnah. Ya'tiyannakum. Okey. Nun bersabdu didengungkan dua harakat wajibul ghunnah. Kum, di sini adanya mim mati bertemu dengan mim, dan mim yang kedua itu diberikan tanda sabdu. Di sini ialah hukum idgham mislain saghir, iaitulah huruf yang sama bertemu. Jadi kita bacakan dengung dua harakat. Kum, okey, kum. Baik. Minni, di sana ada nun bersabdu wajibul ghunnah, dengung dua harakat. Minni hudan. Hudan, di sini ada tanwin bertemu dengan fa membawa hukum ikhfa hakiki. Kita dengungkan dengan dua harakat, dan bunyi dengung ikhfa ialah bunyi yang bercampur antara dengungnya tanwin itu dengan bunyi huruf selepasnya. Di sini huruf fa. Hudan, hudan, okey, hudan faman. Di sini pun ada lagi satu ikhfa, iaitulah nun mati bertemu dengan ta juga membawa hukum ikhfa. Kita bacakan dengung dua harakat. Faman, faman, faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim. Di sini ada tanwin berjumpa dengan ain, hukum izhar halqi. Kita bacakan bunyi tanwin dengan jelas. Khaufun, bunyi nun betul-betul. Khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Di sini nun ialah mad arid lisukun. Kita berhenti dengan kadar panjang dua harakat ataupun empat harakat ataupun 6 harakat. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina. Di sini ada alif mad bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Hukumnya mad jaiz munfasil, dipanjangkan 4 harakat ataupun 5 harakat. Biayatina. Kemudian ulaika. Di sini ada alif mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Mad wajib muttasil, dipanjangkan 4 harakat ataupun 5 harakat. Ulaika ashabun nar. Nun di sini bersabdu, maka kita dengungkan 2 harakat wajibul ghunnah. Dan nar, kita berhenti nar. Ini kalau kita berhenti di sini mad arid li sukun, berhenti dengan 2 harakat ataupun 4 harakat
ataupun 6 harakat. Dan ketika kita berhenti di sini, nar, ra-nya tebal kerana ra itu kita matikan dan sebelumnya berbaris atas, maka bunyi dia ialah ra tafkhim, ra yang tebal. Hum fiha khalidun. Hum, mim di sini hukumnya izhar syafawi kerana mim mati bertemu dengan huruf-huruf selain mim dan ba. Fa ni termasuk dalam huruf-huruf selain mim dan ba, dan kita tengok atas mim tu ada tanda mati. Kalau ada tanda mati, sah-sahlah huruf tu memang disebut jelas, tidak akan dengung dan tidak akan bercampur dengan bunyi huruf selepasnya. Ini apa? Izhar syafawi. Hum fiha khalidun. Dun mad arid li sukun 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Ya bani, ada ya mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan, mad jaiz munfasil 4 harakat ataupun 5 harakat. Ni, okey. Israila, ra, nampak ada alif mad yang tersembunyi ni bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, mad wajib muttasil dibaca dengan 4 harakat ataupun 5 harakat. Ya bani Israila ilazkuru ni'mati allati. Okey, di sini juga ada ya mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan, mad jaiz munfasil dibaca dengan 4 harakat ataupun 5 harakat. An'amta, ada nun mati bertemu dengan ain. Ini hukum apa? Izhar halqi, bunyi nun jelas. An'amta. Kemudian sebelahnya ada mim mati bertemu dengan ta, izhar syafawi. Jadi mim tu pun dibunyikan dengan jelas. An'amtu, an'amtu alaikum. Nampak tak? Mim mati bertemu dengan waw, hukum izhar syafawi. Mim dibunyikan dengan jelas. Alaikum wa awfu bi'ahdi. Wa awfu bi'ahdi. Panjang. Kenapa panjang? Kerana ada ya mad yang bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan, maka mad jaiz munfasil dipanjangkan 4 harakat ataupun 5 harakat. Ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Di sini mim mati bertemu dengan waw, izhar syafawi, jangan dengungkan. Wa iyaya far, ra di sini ditebalkan kerana ra ini mati, sebelumnya berbaris atas farhabun. Nampak? Bun ialah mad arid li sukun 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Wa aminu bima alif mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan, mad jaiz munfasil dibacakan dengan 4 harakat ataupun 5 harakat. Bima di sini ada nun mati bertemu dengan zai, hukum ikhfa hakiki, maka didengungkan 2 harakat dengan bunyi dengung, bunyi bercampur antara bunyi nun mati dengan huruf selepasnya zai. Anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu. Ada apa? Ada waw mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan, mad jaiz munfasil dipanjangkan 4 harakat ataupun 5 harakat. Awwala kafirin bih. Ada apa? Ada tanwin baris 2 di bawah bertemu dengan ba. Di sini hukum iqlab. Dalam Quran kita, iqlab dia takkan tulis 2 baris tu sebagai 2 baris. Dia akan buat 1 baris, baris yang kedua digantikan dengan mim kecil. Macam inilah mim ekor bawah. Mim ekor bawah. Jadi kafirin sebenarnya situ ada 2 baris 2, tetapi baris kedua itu digantikan dengan huruf mim kecil. Nak beritahu di sini berlakunya hukum iqlab. Hukum iqlab di mana kita akan bacakan dengan bunyi mim mati jumpa ba. Kafirin bih. Begitu ya. Wala tashtaru
wala tashtaru bi ayati thamanan. Nah, nampak adanya tanwin bertemu dengan qaf ialah hukum ikhfa hakiki. Ikhfa di sini tebal kerana nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yang tebal yang isti'la, maka bunyi ikhfa-nya pun tebal. Thamanan qalila, thamanan qalilan. Okey, di sini ada tanwin berjumpa dengan waw idgham ma'al gunnah, didengungkan dengan dua harakat secara dengung, secara idgham naqis, idgham ma'al gunnah. Qalilan law, okey, qalilan wa iyaya fattaqun, iyaya fattaqun. Fattaqun, kun ini ialah mad arid li sukun dua harakat ataupun empat harakat ataupun enam harakat. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Baik. Kalau kita lalu dekat huruf-huruf yang hamas, maka kita kena buat sifat hamas tu. Kita kena ada hembusan angin tak tak. Ni sini. Di sini ada sifat hamas. Kaf yang mati memang jelas bunyi hamasnya. Bunyi hembusan angin tak tak. Taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Di sini ada nun mati bertemu dengan ta, hukumnya ialah ikhfa hakiki, didengungkan dengan dua harakat dengung. Bunyi dengung tadi bunyi dengung bercampur antara bunyi nun mati dengan bunyi huruf lepasnya ta. Wa antum ta'lamun. Mun ialah mad arid li sukun dua harakat ataupun empat harakat ataupun enam harakat. Kemudian wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Okey, kemudian di sini ada ra yang tebal. Okey, warka'u ra tebal kerana ra ini mati sebelumnya berbaris atas, maka hukumnya ra tersebut disebut dengan tafkhim secara tebal. Warka'u, bukan war. Okey, warka'u ma'ar raki'in. Ra sini pun tebal kerana berbaris atas, dan di hujungnya ada mad alif li sukun dua harakat ataupun empat harakat ataupun enam harakat. Okey, apa bintang-bintang ni? Biasa kita nampak dalam Quran mesti ada bintang. Okey, bintang ni satu juzuk ada 8 bintang. Bermaksud dalam Quran kita bintang macam ni ada 240. Kan 30 juzuk kali 8 240. Okey, bintang ni ada beberapa nama. Nama yang famous lah kita panggil makra. Makra. Tempat-tempat dibaca. Mungkin ada orang dia bahagikan pembacaan Quran mengikut bintang, maka setiap kali 8 bacaan cukup satu juzuk. Ikut preference kita masing-masing. Okey, bintang ini dipanggil makra. Antara namanya makra. Baik, kita teruskan. Atamurunnan nas. Di sini ada nun bersabdu, hukumnya wajibul gunnah. Nan nasa bil birri di sini ra-nya nipis. Kerana apa? Kerana ra ini berbaris bawah, maka dinipiskan bunyinya birri. Wa tansawna, nun mati bertemu dengan sin, hukumnya ialah ikhfa hakiki. Bunyinya bercampur antara nun mati dengan bunyi sin. Ada bunyi sin sikit. Tansawna. Okey, wa tansawna di sini pun ada nun mati bertemu dengan fa, hukumnya ikhfa hakiki. Bunyi dengung dua harakat bercampur bunyi nun mati tadi dengan bunyi fa. Anfusakum wa antum, di sini ada nun mati bertemu dengan ta, hukumnya ikhfa hakiki juga, maka dibunyikan dengan dengung dua harakat, bunyi dengung yang bercampur antara bunyi nun mati dengan huruf selepasnya. Wa antum tatlunal kitab. Di sini tab, kalau berhenti ya. Kalau berhenti jadi mad arid li sukun dua harakat ataupun empat harakat ataupun enam harakat. Afala ta'qilun. Lun mad arid li sukun dua harakat ataupun empat harakat ataupun enam harakat. Baik.
Wasta'inu bis-sabri was-salah. Di sini ada ba yang mati, kita kena qalqalahkan dia. Bis-sab, bis-sab. Okey? Sab. Bis-sabri was-salah. Kalau berhenti salah pun sama juga. Di sini juga mad arid li sukun 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Satu benda yang kita kena faham, mad arid li sukun bukan mad hujung ayat tetapi mad hujung bacaan. Kalau kita berhentikan bacaan kita pada mana-mana tempat yang cukup syaratnya, maka dia boleh menjadi mad arid li sukun seperti was-salah. Sebab cukup syarat dia. Baik, apa lagi? Wa innaha, nun sabdu wajibul gunnah, dengung 2 harakat. Wa innaha lakabiratun, lakabiratun. Okey, tun adanya tanwin berjumpa dengan hamzah, hukumnya izhar halqi. Kita kena baca terang dan jelas bunyi tanwin tersebut, bunyi nun. Lakabiratun, tun, tun. Kenapa jelas? Macam mana nak kenal? Kita boleh kenal kalau baris 2 di hadapan dia tulis dengan nombor 69. Macam ni kan? Nampak? 69. Dia bukan 99. Dia tulis dengan 69. Ini contoh. Ini contoh 99. Ini contoh 99. Ini contoh 69. Jadi ada perbezaan. Kalau kita nampak nombor 69, itu membawa hukum izhar. Kita kena sebut tanwin tu dengan bunyi yang jelas. Tidak akan bercampur, tidak akan berdengung bunyinya. Baik, teruskan. Illa alal khashi'in. Khashi'in. Ain ini ialah mad arid li sukun 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Alladzina yazunnu, yazun. Okey, nun sabdu wajibul gunnah 2 harakat, dengung. Yazunnuna an. Okey, nun bersabdu wajibul gunnah, dengung 2 harakat. Annahum, di sini ada mim mati bertemu dengan mim, maka hukumnya idgham mithlain saghir. Dan biasanya ataupun memang ditulis mim yang kedua itu dengan tanda sabdu. Idgham mithlain saghir. Mulaqu rabbihim, mim mati diberi tanda mati izhar syafawi. Wa annahum, mim mati diberi tanda mati izhar syafawi. Ilaihi raji'un, ilaihi raji'un. Ra tebal kerana ra berbaris atas. Un ialah mad arid li sukun 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Ya bani Isra. Okey, ya bani macam atas tadi, ya mad bertemu dengan hamzah mad jaiz munfasil 4 harakat ataupun 5 harakat. Isra, isra, alif mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, mad wajib dibaca dengan 4 harakat ataupun 5 harakat. Iladhkuru ni'matiyallati, ni'matiyallati. Okey, ya mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan, mad jaiz munfasil dipanjangkan 4 harakat ataupun 5 harakat. An'amtu. Okey, mim mati diberi tanda mati izhar syafawi. Alaikum, mim mati yang ada tanda mati izhar syafawi. Wa anni, nun bersabdu didengungkan 2 harakat, hukum wajibul gunnah. Faddaltukum, faddaltukum, mim mati yang ada tanda mati izhar syafawi. Alal alamin, min mad arid lis sukun 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Wattaqu, wattaqu yawman la, wattaqu yawman la, ada tanwin berjumpa dengan lam, idgham bila gunnah ataupun idgham bi ghairi gunnah. Maka kita baca terus lompat ke bunyi lam. Yaumal la, idgham kamil, idgham 100%, masuk betul-betul. Yaumal la taj, ni ada jim, bila jim mati ada qalqalah taj. Okey, qalqalah sikit je, qalqalah surah. Tajzi nafsun. Okey, di sini ada tanwin berjumpa dengan ain, izhar halqi, tak dengung jelas. Mengapa tak dengung? Kerana
tanwinnya nombor 69. Bila nombor 69 maknanya bunyi dia pure, tak bercampur dan tidak didengungkan. Nafsun an. Okey, di sini ada nun mati bertemu dengan nun idgham ma'al gunnah, maka kita akan dengungkan dua harakat. Bahkan nampak nun kedua tu diberi tanda sabdu. An, maka pastilah dia didengungkan dua harakat. An nafsi. Okey, di sini ada tanwin berjumpa dengan shin, maknanya hukum ikhfa hakiki, didengungkan dua harakat. Ikhfa ialah dengung bunyi yang bercampur antara bunyi nun mati dengan bunyi huruf selepasnya. Si ada unsur-unsur shin dalam dengung kita yang kita buat tadi tu. Nafsin syai'au. Okey, di sini adanya tanwin berjumpa dengan waw, hukum idgham ma'al gunnah, didengungkan dengan dua harakat. Syai'an wa la yuqbalu minha. Yuqbalu minha, nun mati bertemu dengan ha, hukumnya izhar halqi, dibaca dengan terang dan jelas. Kenapa terang? Secara simbolnya nampak tak ada tanda mati ni. Mana-mana huruf mati yang ada tanda mati, huruf itu takkan didengungkan, takkan bercampur. Bunyinya pure, semata-mata bunyi huruf tersebut. Di sini nun, maka bunyinya nun. Minha. Minha syafa'atu. Okey, di sini ada tanwin berjumpa dengan waw, hukumnya idgham ma'al gunnah, dengung dua harakat. Kenapa dengung? Sebab idgham ma'al gunnah. Apa tanda-tandanya? Tanwin depan nombor 99. Bila 99 bermaksud dia punya bunyi mesti bercampur, mesti ada bunyi huruf selepasnya, mesti dengung. Kalau nombor 69 macam ni, dia punya bunyi solid. Tapi kalau nombor 99 macam yang kita baca tadi ni, bunyinya ialah bunyi yang bercampur ataupun dengung. Syafa'atu wala yu'khadhu minha. Wala yu'khadhu minha, ada nun mati jumpa ha, izhar halqi, maka kita bacakan dengan jelas dan terang bunyi nun. Minha adlu. Di sini ada dal, qalqalahkan dal, qalqalah sikit saja, qalqalah sughra. Adlu. Okey, adlu. Di sini ada tanwin berjumpa dengan waw, hukum idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah, maknanya idgham berserta dengan dengung. Kenapa dengung? Nak macam mana? Tengok tanwinnya nombor 99 sama macam ni. Kalau 99 bermaksud tanwin depan itu akan didengungkan ataupun akan bercampur bunyinya. Okey. Adlu walahum, mim mati ada tanda mati, izhar syafawi. Yung adanya yung ada nun mati jumpa sad, bermaksud di sini ikhfa hakiki. Ikhfa tu apa? Bercampur. Dia sebab dia kan ikhfa tu kan tersembunyikan. Maksudnya dalam dengung nun tu ada bunyi sad bersembunyi dalam dia. Ada unsur-unsur sad. Yung nak sebut sad kan. Jadi ada unsur-unsur sad dalam dengung nun. Ikhfa dua harakat dengung. Sarun. Okey, run di sini ialah mad arid li sukun. Kita dengungkan dua harakat ataupun 4 dengung pula. Kita panjangkan dua harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Alhamdulillah, selesai perbincangan kita tajwid bagi muka surat yang ke-7 Quran kita. Mudah-mudahan memberi manfaat. Saya sekadar nak berkongsi saja. Kalau kita semua akan mati kan, saya berdoa semoga Allah Ta'ala izinkan saya untuk menjadi orang yang ikhlas. Buat video ni semata-mata sebagai bekal selepas kematian. Kalau saya dah tak ada ke, saya masih ada ke, video ini kalau bermanfaat bolehlah dikongsi-kongsikan. Sebab video macam ni tujuannya satu saja, untuk kita ulang kaji apakah hukum hakam tajwid yang terdapat pada satu-satu muka surat Al-Quran kita. Jadi insya-Allah kita azam untuk buat lagi video ini sampai cukup 604 muka surat. Sama ada mati datang dulu ataupun kita sempat habiskan. Yang penting azam dijadikan niat dan dilaksanakan. Mudah-mudahan
kita sama-sama diberi rahmat oleh Allah. Allah Ta'ala jadikan kita ahlul Quran, orang-orang yang sentiasa bersama dengan Quran, mencintai Quran dan dicintai Quran, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.